ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabihi wa masyayikhillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad kamil muttaqin wa qadil al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah masa ulai yakunu minal muhtadin. Yang maksud hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Setiap mereka itu menunaikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut menunaikan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yunahadukum hatta hawahu tab'an lima yukbih. Maksud tidak semua iman salah seorang kamu sehingga nafsunya akur tercenderung kepada apa yang bau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati, silakan tuan-tuan imam, tentunya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jabatan kawasan masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, pemimpin masyarakat, tuan siap, seluruhnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang bahagia. Alhamdulillah kita merafakkan sini-sini puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung dunia kita insya-Allah. Boleh ya? Baik, kita berada di muka surat apa tu? Satu 186 Rumiyah Jawi 69 69 Jawi. Apa ayat itu? Faedah kan? Oke, insyaAllah.
Baik. Jadi kita dah masuk bab nubuwah, bab penabian Bab uluhiyah dah selesai. Dah bincang ambillah. Kalau tak faham, ulang balik sendiri, baca tengok rumah. Ataupun tengok balik saya punya video tu. Video kan, saya dah masuk dalam YouTube lah. Video pengajian. Banyak video yang saya masukkan. Mana-mana saya mengajar tu saya masukkan dalam YouTube saya. Ada 1111 video lah sekarang ni dalam saya punya YouTube tu. Banyak tempat saya mengajar. Dia bersiri-siri lah pengajian tu kan. Baik, jadi insyaAllah malam ni kita lihat faedah tiap-tiap anbiya. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidal amin. Faedah tiap-tiap anbiya yang disebutkan dalam Quran. Tuan, maka sekaliannya itu rasul. Sekaliannya itu rasul melainkan Nabi Khidir. Sekaliannya rasul melainkan Khidir dan Uzair dan Aziz. Dalam kitab Jawi kata Aziz. Situ tulis apa? Uzair Dalam kitab lama dia kata Aziz. Ain Zai Ya Zai Aziz. Sebenarnya Uzair lah. Tiap-tiap anbiya yang disebutkan dalam Quran, maka sekaliannya itu rasul melainkan Khidir dan Uzair dan sekalian anbiya daripada anak Sam, anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian berkenaan dengan Khidir ini, menurut pendapat jumhur bahawasanya ia adalah seorang Nabi Allah. Ini pendapat jumhur menyatakan Khidir ini Nabi Allah. Dan ialah pendapat yang sahih. Kerana beberapa perkara pada kisahnya itu menunjukkan di atas kenabiannya. Ini pendapat jumhur lah. Nyatakan dia adalah Nabi. Meriwayatkan oleh Mujahid daripada Ibn Abbas bahwasanya ia adalah Nabi. Kata Qil, kata pendapat yang lemah, dia seorang wali. Dan daripada Sayyidina Ali, ia adalah seorang hamba yang soleh. Jadi ini seorang hamba yang soleh. Ini kata daripada Sayyidina Ali. Ada pula yang menyatakan dia adalah seorang malaikat. Okey. Untuk lebih lanjut tentang Nabi Khidir ini, lihatlah dalam kitab kami, Qala'id Jawahir. Qala'id Jawahir bersyarah Faridatul Matan Faridah ataupun Fatih Faridah. Faridatul Faraid. Kalau disebut dalam kitab ni, Qala'id Jawahir inilah kitab Qala'id Jawahir. Menurut pendapat jumhur bahwasanya dia seorang Nabi Allah. Dan inilah pendapat yang sahih. Kerana beberapa perkara pada kisahnya itu menunjukkan di atas kenabiannya. Meriwayatkan daripada Mujahid bin Abbas bahwasanya ia adalah Nabi. Kata Qil dia seorang wali. Kata Qil ini pendapat lemah lah. Daripada Sayyidina Ali dia menyatakan bahawa dia seorang yang hamba yang soleh. Dan ada pula yang menyatakan dia seorang ataupun satu malaikat. Kemudian timbul persoalan, adakah Khidir itu masih hidup? Ini yang disebut dalam kitab Qala'id Jawahir, syarah kepada Matan Faridatul Faraid. Okey. Dia kata apa? Mengikut pendapat jumhur khususnya daripada kalangan masyayikh tarikat dan hakikat dan orang-orang yang mujahadah, berkata mereka itu Khidir itu masih hidup. Dia kata Nabi Khidir itu masih hidup. Sama ada itu betul atau tidak, Allah alam lah. Kemudian dia direzekikannya dan telah melihatkan dia oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham dan Ma'ruf Al-Qarhi dan Junaid dan Ibrahim Al-Khawas dan lain-lain lagi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mana mereka pernah melihatlah akan Nabi Khidir ini. Kemudian berkata Bukhari dan Ibrahim Al-Harabi dan Ibnu Jauzi dan Abu Husain Al-Manadi
bahwasanya ia sudah pun meninggal dunia. Ada khilaf lah ulama tentang ini. Kata Bukhari, Imam Bukhari lah, dan Ibrahim Al-Harbi, Ibnu Jauzi, Abu Husain Al-Maghdadi, dia telah berwafat. Lihatlah dalam kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari bagi Badruddin Al-Aini. Okey, itulah sedikitlah berkenaan dengan Nabi ini. Sama ada masih hidup atau tidak, wallahu a'lam. Okey. Seterusnya dan Uzair. So siapakah Uzair? Berkata Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufaham, Fahim lima ashkala min at-taqis, daripada kitab Muslim, dia kata Uzair itu ialah seorang lelaki daripada Bani Israel. Dikatakan bahawasanya tak terkala membakar oleh Al-Bukhtasar. Raja yang merintah masa itu ialah Raja Bukhtasar. Tak terkala membakarkan dia oleh Al-Bukhtasar akan kitab Taurat, dan membunuh dia akan orang-orang yang membaca akan kitab Taurat, dan yang menghafal akan dia dibunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampakkan kitab Taurat itu ke dalam hati bagi Uzair. Uzair sebenarnya dia dah wafat. Kemudian Allah Taala hidupkan semula Uzair. Atau kallazi mar'a ala qaryatin wa khawiyatun ala urushiha, kan? Dan ketika ada seorang lelaki itu pergi, dia jumpa dia musafir, dia jumpa satu perkampungan yang telah musnah. Yang mana perkampungan itu telah pun dijarah ataupun dimusnahkan oleh Raja Bukhtasar, itulah raja yang merintah pada masa tersebut. Okey. Kemudian Uzair pun bertanya, ada riwayat mengatakan dalam hati dia lah, bagaimana Allah Ta'ala akan menghidupkan semula orang yang telah mati di perkampungan itu, dan juga bangunan-bangunan yang telah runtuh dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan Uzair selama 100 tahun. 100 tahun diwafatkan, dimatikanlah. Kemudian dihidupkan semula selepas 100 tahun. Hidupkan semula. Bila dihidupkan semula, dia dapati bahawa makanan dia masih elok, sedangkan binatang tunggangannya, kedai dia telah pun menjadi tulang belulang. Masa dia pergi tempat tu, dia bawa kedai sekali, dan dia buat makanan sekali. Bila dia wafat, lepas tu dia hidup sudah selepas 100 tahun, dia dapati bahawa makanan dia masih elok, soalnya macam tidak pernah disentuh, sedangkan kedainya telah pun menjadi tulang belulang. Kemudian Allah SWT menghidupkan semula kedai dia di hadapan dia, maka dia menampaklah kata Allah Ta'ala menghidupkan semula kedai dia, kan? Lepas tu setelah hidup semula, dan dia melihatlah kejadian tadi luar biasa yang berlaku di depan mata dia, yang mana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula lah. Walaupun dah lama mati 100 tahun pun masih Allah Ta'ala menghidupkan semula, cantumkan semula ni lah, tulang-tulang, daging-daging dan sebagainya. Hiduplah balik. Nah itu. Lepas tu dia baliklah ke kampungan dia. Bila balik ke kampungan dia semula, seorang pun tak kenal. Seorang pun tak kenal. Itulah tahu sikit lah berkenaan dengan Uzair. Tuan-tuan boleh lihat lah kata Uzair ni dalam kitab tafsir. Baik, kemudian Uzair ini adalah seorang lelaki daripada Bani Israel. Dikatakan bahawasanya kalau membakar oleh Raja Bukhtasar akan kitab Taurat, dan membunuh ia akan orang-orang yang membaca akan dia kitab Taurat, dan orang-orang yang menghafal kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala mencampakkan kitab Taurat itu ke dalam hati bagi Uzair. Setelah Uzair hidupkan semula lah, setelah hidupkan semula, maka Allah Ta'ala masukkan kitab Taurat dalam hati dia. Kemudian dia membaca kitab Taurat di hadapan kaum dia, lalu membaca dia akan mereka. Maka berkatalah orang-orang yang jahil daripada Yahud, daripada mereka itu, bahawasanya inilah Uzair. Itulah dia kata Uzair anak Allah. Dia kata Uzair itu anak Allah Ta'ala, sedangkan Uzair bukan anak Allah. Uzair ada mengatakan dia seorang Nabi.
Cuma disebut di sini melainkan Khidir dan Uzair dan sekalian anbiya daripada anak Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ada pun Ham dan Yafis itu maka anak bagi keduanya. Adapun Ham dan Yafis itu maka anak bagi keduanya tiada jadi nabi sesekali. Itulah anak Nabi Nuh kan. Anak Nabi Nuh dia ada Sam, Ham, Yafis, yang antara anak Nabi Nuh lah. Jadi ada anaknya itu jadi Ham Yafis ni dia anak Nabi Nuh tetapi tiada jadi nabi. Dan segala anbiya yang kemudian daripada Ibrahim itu iaitu daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan yang bukan daripada anak Ibrahim 8 orang iaitu Adam, Syekh, Ibrahim, Idris, Nuh dan Hud dan Saleh dan Lut dan Yunus. Ini semua nabi lah. Ini nabi lah. Tapi yang lain-lainnya itu bukan nabi gitu. Yang lain daripada anak-anak itu bukan nabi. Yang nabi yang ini dia. Adam, Syekh, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan Lut dan Yunus alaihi salatu wassalam. Boleh? Gitu. Ulang-ulang. Dan adapun Ham dan Yafis itu maka anak bagi keduanya tiada jadi nabi sesekali. Dia tak jadi nabi lah. Ham dengan Yafis ni dia tak jadi nabi, tetapi dia itu anak kepada nabi, anak kepada Nabi Nuh. Dan segala anbiya yang kemudian daripada Nabi Ibrahim iaitu daripada anak cucu Ibrahim dan yang bukan daripada anak Ibrahim 8 orang. Ini bukan jadi Adam, Syekh ini bukan anak daripada Ibrahim, tapi mereka nabi. Adam, Syekh, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut dan juga Yunus. Nampak? Jadi mereka ini bukan daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ini nabi lah gitu. Dan sekalian anbiya itu daripada anak Yakub melainkan 20 orang iaitulah Adam. Jadi Adam ni bukan daripada anak Nabi Allah Yakub. Kemudian Syekh pun bukan. Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Hud, Syuaib dan Ismail, dan Ishak dan Yakub dan Ayub dan Yunus dan Khidir. Jadi semua ni bukan daripada anak Nabi Allah Yakub alaihissalam. Tapi mereka nabi lah. Mereka nabi, cuma mereka bukan daripada anak cucu Nabi Allah Yakub. Cuma Khidir tadi ada khilaf lah. Khidir tadi khilaf. Ada menyatakan dia seorang nabi, ada yang bukan dan sebagainya. Ada menyatakan dia hanya orang soleh saja. Baik. Dan 4 orang ada mereka itu kemudian daripada Nabi Isa 3 orang daripada mereka itu disebutkan dalam surah Yasin. Ada 3 orang nabi yang disebutkan dalam surah Yasin. Wadrib lahum masalan ashabul qaryah. Dan hingga pada ayat tadi kan, akhir ayat yang mana Allah Ta'ala mendatangkan 3 orang nabi kan dalam surah Yasin itu kepada satu qaryah, satu perkampungan. Tapi perkampungan tadi menolak ketiga-tiga nabi tadi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menyeru supaya orang kampung tadi beriman kepada 3 orang nabi tadi. Supaya mengajak beriman kepada 3 orang nabi tadi. Tapi orang kampung itu menyatakan An-Najjar. Najjar ni makna pemotong kayu. Najjar dia namanya khilaf juga. Dia punya orang yang kata menyeru supaya beriman pada 3 orang nabi itu, laki-laki itu khilaf ulama nama-nama tu. Dia menyatakan An-Najjar, Najjar ni makna pemotong kayu. Dia tugas ni memotong kayu lah. Jadi dia mengajak orang kampung beriman kepada 3 orang nabi tadi. Ada mengatakan 3 orang nabi itu dibunuh. 3 orang nabi itu dibunuh, kemudian termasuk dengan An-Najjar tadi, mana orang yang menyeru supaya penduduk Korea tadi supaya beriman kepada 3 orang nabi tadi.
Itulah perkenaan ayat kisah terdapat dalam surah Yasin. Itu kita boleh baca lah surah Yasin tadi. Wadrib lahum masalah ashabul qaryati hingga pada akhir ayat. Dan Khalid bin Sinan al-Abasi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud dengan di sini dia kata Khalid bin Sinan al-Abasi? Maksudnya adalah setengah daripada anbiya Arab pada zaman jahiliyah. Adalah ia daripada dia adalah ia pada bumi Bani Abbas. Bumi Bani Abbas menyeru manusia kepada agama Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Khalid bin Sinan al-Abasi. Ini jarang dengar lah nama ni. Jangan dengar kan? Gitu. Jadi ada menyatakan nama dia Khalid bin Sinan al-Abasi yang mengajak kita beriman tadilah. Gitu. Ada menyatakan An-Najjar itu yang banyak pendapat yang masyhur An-Najjar. Kita boleh lihat pada tafsiran surah Yasin begitu. Dan 4 orang daripada anbiya hidup lagi 2 di langit, yaitu Idris dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan 2 di bumi, iaitu Nabi Khidir dan Ilyas. Nabi Khidir dan Ilyas. Okey, 2 yang telah pun diangkat ke langit, iaitu Nabi Idris alaihi salatu wasalam dan Nabi Isa. Kemudian yang masih di bumi itulah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kemudian bermula anbiya itu 3 logah. Bermula anbiya itu 3 logah, ada 3 bahasa lah yang digunakan oleh para nabi dan para rasul. Pertama bahasa Arab. Contohnya Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Yang kedua bahasa Syriani. Yang ketiga bahasa Ibrani. Syriani dan juga Ibrani. Dan bahasanya Ibrani itu bahasa segala anbiya daripada anak Yakub. Dan bahasanya Syriani itu bahasa 5 orang nabi juga, iaitulah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut dan juga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi mereka ini menggunakan bahasa Syriani. Sedangkan anak Nabi Allah Yakub dan juga anak-anak dia mereka menggunakan bahasa Ibrani gitu. Dan bahasanya Arab itu bahasa 12 orang nabi, iaitulah Nabi Adam alaihi salatu wasalam menggunakan bahasa Arab. Nabi Adam menggunakan bahasa Arab. Syuaib menggunakan bahasa Arab. Hud menggunakan bahasa Arab. Saleh, Ismail, Syekh dan juga Khidir. Ada berapa tu? 4, 5, 6, 7 kan? 7, 8. Jadi mereka menggunakan bahasa Arab. Dan 3 orang disebut dalam surah Yasin, iaitulah Sam'un, Syamwil dan Hazkil dan Khalid bin Sinan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Khalid bin Sinan ni nabi juga gitu. Jarang jumpa lah. Jarang dengar kan? Jarang kita dengar lah. Tak tahu sangat cerita berkenaan Khalid bin Sinan ni. Jadi 3 orang yang disebut dalam surah Yasin itulah Syam'un, Syamwil, Hazkil, Khalid bin Sinan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula kaul yang muktamad bahawa Nabi itu tertentu dari manusia juga, tiada daripada jin. Jadi Nabi ini hanya, jadi itu kelebihan kita ni, anak Adam ni, umat manusia ni, mana kita ni semua ada Nabi dan Rasul lah. Cuma Nabi dan Rasul telah pun terputus, dah habis, dah tak ada lah. Orang mendakwa jadi Nabi Rasul ada. Tapi yang Nabi yang sebenar tak ada. Sebab apa? Mujizat pun dah terputus. Mujizat dah habis, tak lagi dah. Dan adalah bilangan anbiya pada kaum yang sahih, tiada seorang mengetahuikan dia. Yakni akan bilangannya, maka iaitu terlebih aula daripada kaum yang menghinggakan dia. Barangkali masuk yang bukan Nabi atau keluar yang Nabi,
Jikalau dihinggakan dia, mana dihitungkan dia dengan bilangan tertentu, tetapi adalah setengah daripada riwayat yang dhaif, menghinggakan dia, menghinggakan dia iaitulah sekati 2 laksa 4,000. Ni tak fahamlah bahasa Patani kan sekati 2 laksa ni kan 4,000 maksudnya 124,000 kata. 124,000. Tapi ni pendapat ni tak kuat lah. Tak kuat. Kerana jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya yang tahu Allah Ta'ala je. Kerana sebahagiannya diceritakan, sebahagiannya tidak diceritakan. Jadi pendapat yang menyatakan 124,000 ni merupakan pendapat yang tak kuat juga. Dan yang Rasul itu daripada mereka ada 313 orang, dan satu riwayat 314 orang. Ada satu riwayat menyatakan 314, dan pada satu riwayat 315 orang. Tetapi dua riwayat akhir ini adalah dhaif. Dua riwayat yang akhir ini dhaif, mana tak kuat. Okey. Kemudian berkata Ibn Asir, setengah daripada mukjizatnya Nabi dan Rasul ini iaitu bahawa api zahir pada bumi Arab. Api zahir ataupun keluar pada bumi Arab, maka jadi fitnah mereka itu, dan hampir mereka itu beragama dengan agama Majusi. Maka mengambil ia akan tongkatnya dan masuk ia ke dalam api, maka memadam dia akan api, padahal dia berada di tengahnya. Padahal dia berada di tengahnya. Ini berkata Ibn Asir lah. Ini berkenaan dengan Khalid bin Sinan tadi lah. Ini Khalid bin Sinan tadi, disambungan dia. Ada pendapat menyatakan Khalid bin Sinan Al-Abasi ni, dia kata setengah daripada Anbiya Al-Arab pada zaman Jahiliyah. Adalah dia pada bumi Bani Abbas, menyeru manusia kepada agama Nabi Isa alaihissalam. Berkata Ibn Asir, setengah daripada mukjizatnya tadi iaitulah bahawa api zahir pada bumi Arab, api zahir keluarlah daripada bumi Arab, maka jadi fitnah mereka itu pada masa itu, dan hampir mereka itu beragama dengan agama Majusi, orang Arab masa itu. Maka mengambil dia akan tongkatnya Khalid bin Sinan inilah, dan masuk dia ke dalam api, maka memadam dia akan api, padahal ia berada di tengahnya. Kata setengah ulama pula, dia kata tidak ada dari kalangan Bani Ismail seorang nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripadanya. Selain daripadanya Khalid bin Sinan tadi lah. Khalid bin Sinan. Okey. Wallahu a'lam lah berkenaan dengan Khalid tadi ya. Baik. Kemudian dalil berkenaan dengan Nabi tadi, mana dalil menyatakan 134,000. Adapun dalil menunjukkan bahawa bilangan Rasul itu Rasul itu ialah 313, ialah hadis yang diriwayatkan daripada Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Daripada Abi Yamamah, dia kata anna rajulan qala ya Rasulullah kam kanat ar-rusul, wa qala 313. Ada seorang lelaki tanya dengan Nabi SAW, berapakah jumlah bilangan Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, dia kata 313. Maknanya 313. 313. Okey? Maksudnya bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berapakah bilangan Rasul? Maka beliau menjawab, bilangan Rasul itu ialah 313 orang. Adapun dalil yang menunjukkan di atas bilangan para anbiya, mana pula dalil? Dalil menyatakan anbiya itu ialah 124,000. Tuan-tuan. Dia ada satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihim. Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ashru alfan. Wa fi riwayatin, dan sabit satu riwayat lain menyatakan
mi'ata alfin wa arba'atun wa asyru alfan. Maksudnya bahawasanya ditanya baginda Rasulullah pada bilangan mereka Rasul, pada Nabi. Lalu Nabi pun menjawab 124,000 orang. 124,000 orang. Ini satu riwayat lah. Ada orang yang menyatakan bahawa jumlah Nabi itu ialah 224,000 orang. Rawahu Ahmad dalam musnadnya. Ada riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab musnad. So mana ada khilaf dalam kenaan Nabi ini. Jadi berapa jumlah sebenarnya Nabi ini? Wallahu alam lah. Kerana sebahagiannya diceritakan kisah mereka dan sebahagian langsung tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Dan di kalangan Nabi itu ada yang pengikutnya seorang, ada pengikutnya 2 orang, ada pengikutnya ramai, kan? Ada Nabi yang tiada pengikut pun ada. Tidak ada pengikut langsung, kan? Jadi yang paling ramai itulah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah. Itu. Kemudian berkata Ka'ab Akhbar. Kata Ka'ab bin Akhbar, bermula Anbiya itu 2,000 apa ni 2,000 dan 200,000. 2,000. Kalau sini dia kata 2 juta. Betul tak? Di sini dalam kurungan dia tulis 2 juta 200,000. 2,200,000. Maknanya 2,000. Sini kata 2,000 dan 200,000. Mana di sini 2 juta. 2, sini dia kata 2,200,000. 2 juta kan? Itulah 2,200,000. Itu 2.2 lah, 2.2. Ini kata Ka'ab bin Akhbar, wallahu alam. Kemudian yang berkata Maqatil, segala anbiya itu 1,000 dan 400,000 dan 24,000. Dalam bracket tersebut 1,424, lagi 000. Mana 1 juta? 1,424,000. Okay. 1,024,000 kan. Itu masuk dengan 1,000 tadi. 1,000 dan 400,000 dan 24,000. Iaitu 14. Kalau sebut sini 14 kati 2 laksa. Ini tak tahu lah. Ini bahasa petani ini kan. 14 kati 2 laksa, 4,000. Maka wajib kita percaya dengan mereka itu atas jalan secara ijmal. Jalan secara ringkas, wajib kita percaya mereka itu adalah di kalangan para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian wajib mengetahui dengan cara 25 rasul. Faedah, wajib kita mengetahui atas jalan tafsir secara terperinci akan anbiya yang tersebut dalam Quran itu. Ialah 25 disebut namanya dalam Quran. Dan wajib kita ajarkan isteri kita dan anak kita dan hamba kita dan khadam kita, kata. Wajib kita ajarkan kepada mereka. Wajib kita ajarkan kepada isteri kita, anak kita, cucu kita, hamba-hamba kita, kalau kita ada hamba, khadam kita dan sebagainya, tentang nama-nama para nabi dan para rasul yang 25 yang disebut dalam Quran. Supaya percaya oleh mereka akan segala anbiya yang disebut itu. Dan jangan kita sangkakan yang wajib kita percaya itu Nabi Muhammad SAW jua, tiada yang lain. Jangan kita hanya semata-mata fokus kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi kita juga kena tahu juga riwayat hidup para Nabi yang lain. Kerana percaya akan sekalian anbiya itu sama ada yang disebut dalam Quran atau tiada, wajib atas setiap mukallaf. Wajib kita tahu semua tu. Taklah tahu secara terperinci, secara ringkas kita tahu lah. Kalau tahu terperinci riwayat hidup mereka, biodata hidup mereka, isi-isi mereka dan sebagainya, di mana mereka dilahirkan, bila mereka wafat dan sebagainya. Kalau kita lah tahu terperinci, lebih baik. Sebut di sini dia kata wajib
Nah, itu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya. Tetapi setengahnya wajib percaya atas jalan ijma'. Mana secara ringkas. Dan setengahnya ada jalan tafsir secara terperinci. Maka disebut dalam Quran itu wajib mengetahuinya secara tafsir, dia kata. Semalah kalau nama-nama Nabi yang disebut dalam Quran itu wajib kita tahu secara tafsir, dia kata. Bukan ringkasnya, terperinci kita kena tahu. Banyak buku-buku dijual di pasaran kan, kitab-kitab berkenaan Nabi-Nabi dan Rasul kan. Sejarah-sejarah para Nabi dan Rasul, belilah. Beli kan, baca. Okay. Dan makna mengetahui atas jalan tafsir itu, kita ketahui akan mereka itu dan jikalau pada faham sekalipun. Okay. Dan makna mengetahui atas jalan tafsir itu, kita ketahui akan mereka itu dan jikalau pada faham sekalipun, dengan sekiranya jikalau disebut oleh seorang pada harapan kita akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, nescaya kita ketahuilah bahawasanya ia Rasul. Tiada jadi syarat pada sah iman bahawa kita hafal dalam hati kita akan segala nama mereka. Dia tak disyaratkan hafal itu. Dia tak disyaratkan kata. Dia kata tiada jadi syarat pada sah iman bahawa kita hafal dalam hati kita akan segala nama mereka. Tak wajib hafal tapi tahu pula kita. Yang penting tahu, dia ni Rasul, dia ni Nabi, disebut dia nama, dia tahu. Okey, itu pun dia dah lepas lah, dia kata berkenaan dengan makna mengetahui secara tafsir tadi. Ulang semula, dan makna mengetahui atas jalan tafsir, makna terperinci, itu kita ketahui akan mereka itu dan jikalau pada faham sekalipun pada mereka itu, dengan sekira-kira jikalau disebut oleh orang pada hadapan kita akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, nescaya kita ketahuilah bahawasanya ia Rasul. Tiada jadi syarat pada sah iman bahawa kita hafal dalam hati kita akan segala nama mereka. Tak disyaratkan hafal lah. Cukup kata sebut je, tahu kan. Tahulah, oh ni Nabi, ni Rasul lah kan. Jadi kita boleh bezakan itu. Ini tak hafal kan? Dia hafal lagu apa, dangdut kan, lagu apa, lagu SP Jam kan, lagu pop yeye kan. Tu lagu tu hafal. Yang nama-nama ni tak hafal. Janganlah macam tu. Jangan macam tu tuan. Okey. Kemudian bilangan Rasul 25. Bermula Rasul yang 25 yang disebut dalam Quran itu itulah Adam, Nuh, Hud, Yunus, Idris, Zakaria, Yahya, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yakub, Yusuf, Saleh, Ayub, Musa, Harun, Ilyasa, Shu'aib, Daud, Sulaiman, Lut dan Ilyas dan Zulkifli dan Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti barang disyaratkan bagi demikian itu oleh setengah daripada mereka itu ulama dalam nazamnya, dalam syair mereka lah. Dia ada syair itu. Hatmun ala kulli zi taklifi ma'rifah bi anbiya'i ala tafsiri qad ulima fi tilka hujjatuna minkum samaniyah ba'da asyarin wa yabqa sabatun wa huma Idris, Hud, Shu'aib, Saleh wa kaza Zulkifli, Adam bil Mukhtari qad khutima. Qad khutima artinya wajib atas tiap-tiap yang mempunyai taklif, wajib atas tiap-tiap orang yang mempunyai taklif hukum itu mengenal dia dengan segala anbiya atas jalan tafsirnya, terperincinya. Sesungguhnya diketahui akan mereka itu di dalam ayat tilka hujjatuna. Ada perhatikan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi wa narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Okey. Sambung ayat itu panjang tu. Wa habana lahu Isa wa Yaqub
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Surah Al-An'am ayat 83 hingga 86. Ini ayat ni yang dia sebutlah nama-nama tersebut. Gitu. Sesungguhnya diketahui akan mereka itu dalam ayat Quran, tilkal hujjatuna. Ayat surah Al-An'am itu. Setengah daripada mereka itu 8, kemudian daripada 10, iaitu 18 yang tersebut dalam Quran dalam ayat tilka hujjatina, dan tinggal 7 orang lagi. Jadi dalam ayat ini dah sebut 18. Ayat surah Al-An'am ni ayat 83 hingga 87 disebut ada 18 nabian, nabian dan rasul. Okey. Kemudian tinggal 7 orang lagi. Bermula mereka itu Idris, Hud, Shu'aib, Saleh. Dia tak sebut dalam ayat tu dah, disebut dalam ayat lain. Dan demikian lagi Zulkifli dan Adam, dan dengan Mukhtar, mana yang terpilih, iaitulah siapa itu Mukhtar? Gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Mukhtar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya disudah akan mereka. Mana penyudah pada Nabi Daud itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kan? Dah sana. One minute. Okey. Kemudian Rasul Ulul Azmi pula. Pada Rasul Ulul Azmi, dan yang Ulul Azmi itu ada 5 orang sahaja. Maka martabat mereka itu seperti tertib inilah, iaitu yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Atau ini mereka mendapat gelaran. Gelarannya itulah Ulul Azmi. Ya, apakah maksud Ulul Azmi? Ulul Azmi ialah mereka yang sangat kuat sabar. Sangat kuat kesabaran mereka dan menanggungkan beberapa banyak kesusahan atau mempunyai jazam. Maknanya artinya meneguhkan segala pekerjaannya. Kemudian kitab-kitab dan suhuf yang turun daripada langit, dan yang mempunyai kitab daripada mereka itu ialah 8 orang, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Yang mempunyai kitab daripada mereka itu ada 8 orang, itulah Nabi Muhammad SAW, Quran lah. Kemudian Nabi Musa, ke Taurat, Isa, Nabi Injil, dan Adam. Adam pun dia kata ada juga. Dan Adam dan Daud dan Syed dan Idris dan Ibrahim. Cuma tak nyatakan apa dia punya tu. Suhuf yang saya tahu, suhuf lah. Suhuf. Dia bukan kitab sebenarnya, dia suhuf. Suhuf di mana lemaran-lemaran, ayat yang diturunkan daripada langit, Allah Subhanahu Wa Taala itu kata suhuf. Cuma kalau kitab ni, tapi di sini sebut semua kitab gitu. Yang punya kitab daripada mereka itu 8 orang gitu. Ada kitab. Tapi sebenarnya yang kitab 4 aja, iaitu semua suhuf gitu. Maka kepada Nabi kita itulah Quran, dan dinamakan juga Al-Furqan. Dan kepada Nabi Musa alaihissalam itulah Taurat, dan kepada Nabi Isa Injil, dan kepada Nabi Daud kita sebut, dan kepada Nabi Adam 10 suhuf. Ini baru suhuf kan? Jadi Nabi Adam mendapat 10 suhuf, dan kepada Nabi Syekh 50 suhuf atau 60 suhuf, dan kepada Nabi Idris 30 suhuf dan atau 50 suhuf. Atas khilaf padanya. Maksud mana khilaf juga lah berkenaan jumlah suhuf ini. Dan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf atau 30 suhuf pada satu riwayat lain. Dan kepada Nabi Musa AS
dahulu daripada Taurat itu dia juga Nabi Musa mendapat 10 suruh. Jadi mana Nabi Musa ni sebelum Taurat diturunkan pada dia dapat 10 suruh. Dan pada satu riwayat pada Nabi Nuh itu dia mempunyai 20 suruh. Maka jumlah kitab yang diturun di langit atas riwayat ini 124. Itu dikatakan kitab itu. Sebab apa yang suruh itu dikatakan kitab juga. Jadi kalau total jumlah semuanya ialah 180 kitab. Dan yang masyhur lagi muktamad 104 buah kitab juga. 114 kitab suruh. Ya. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Okay, cukup sekadar itu perbincangan kita malam ni. Kitab Aqidatul Najib. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang sifat yang wajib kepada para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fatai 'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal wa baina qawmina bil haqq wa anta fatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.